Selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Kawarizmi ingin membentangkan topik kami iaitu masalah kesihatan mental di Malaysia. Ahli kumpulan kami ialah Aliana Biha, Nur Amira, Nur Syazwani, Logam Mala, saya Darwin, Ravina dan Puguneswari. Saya akan membentangkan pengenalan kepada masalah kesihatan mental di Malaysia. Kesihatan mental adalah situasi di mana seorang berupaya untuk mengawal dirinya dan dapat bekerja dengan produktif untuk memberikan hasil yang bermutu tinggi. Seorang yang mempunyai kesihatan mental yang kuat akan memahami prinsip rukun negara dengan betul. Contohnya, seorang yang menghormati prinsip rukun negara kepercayaan kepada Tuhan akan selalu percaya kepada Tuhan dan tabah menghadapi cabaran. Ini kerana dia percaya bahawa segala cabaran itu diberikan oleh Tuhan. Pelbagai statistik dan penyelidikan berkata bahawa golongan yang menghadapi kemerosotan kesihatan mental adalah kebanyakannya golongan bekerja. Ini kerana golongan ini sangat memerlukan falsafah psikologi dan epistemologi untuk mengawal diri mereka. Bukan hanya golongan bekerja, tetapi kesihatan mental juga bertambah buruk di kalangan golongan remaja kini. Statistik Mayo Clinic berkata bahawa terdapat pelbagai pelajar membunuh diri sebab tidak mempunyai kematangan dalam berfikiran. Mereka ini memerlukan pendidikan yang berkait dengan falsafah pendidikan kebangsaan (FPK) supaya pelajar tersebut dapat mencapai kesejahteraan dirinya. Setakat itu saja pengenalan kepada kesihatan mental di Malaysia. Dalam meniti harus kemerdekaan ini, penyemak wabak COVID-19 telah memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental. Selain itu, PKP telah meningkatkan kebimbangan, gangguan tekanan selepas trauma dan gangguan obsesif kompulsif. Seterusnya, realiti semasanya ialah wabak COVID-19 telah melanda ekonomi seluruh dunia. Dan ini menyebabkan ramai yang telah diberhentikan kerja kerana keuntungan syarikat merundum. Hal ini memberi tekanan kepada mereka untuk meneruskan kehidupan. Perbincangan isu kesihatan mental boleh dihuraikan dengan mengenai falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah ini boleh kaitkan falsafah teori dengan cabang psikologi. Psikologi ialah kajian saintifik untuk mengkaji bagaimana pemikiran manusia berfungsi dan bagaimana pemikiran itu mempengaruhi tingkah laku dan bagaimana pemikiran itu mempengaruhi tingkah laku atau sikap seseorang. Seterusnya, mengenai rukun negara, yang kelima iaitu kesopanan kesusilaan. Rukun ini diwujudkan untuk membentuk warga terpelajar dan berakhlak mulia selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai-nilai murni. Asas ini menjadi panduan agar tingkah laku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian nilai-nilai murni bangsa agar prinsip ini dapat dikaitkan dengan isu-isu yang dibincangkan dalam kajian ini. Kesimpulannya, isu yang dibincangkan dalam kajian ini merupakan isu kritikal dalam kalangan rakyat Malaysia yang perlu diberi perhatian dan langkah proaktif diambil untuk mencegah peningkatan kes penyakit mental di negara kita. Terima kasih. Kesihatan mental perlu dititikberatkan kerana ia merupakan suatu spektrum kondisi yang pada awalnya bermula dengan hanya rasa tidak selesa dengan persekitaran sekeliling, diri sendiri dan orang lain dalam memenuhi cabaran hidup. Oleh itu, penting untuk mengetahui tentang faktor yang menyumbang kepada masalah ini agar intervensi awal dapat dilakukan. Punca yang pertama adalah faktor persekitaran. Faktor ini mengambil kira tentang keadaan sekeliling seseorang seperti kawasan, tempat kerja dan rakan-rakan. Berhubungan dengan orang sekeliling seperti kawan-kawan menjadi faktor kepada masalah mental seperti cemburu, pergaduhan atau ditipu oleh rakan sendiri.
Hal ini sering terjadi dalam kalangan remaja, terutama jika melibatkan situasi seperti tekanan daripada rakan sebaya. Falasi yang berkait adalah falasi rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Ini kerana segelintir masyarakat sekarang bersikap kurang sopan dan mempunyai adab yang tidak baik terhadap orang sekeliling. Hal ini demikian pentingnya kita terapkan kesopanan dan kesusilaan dalam diri kita untuk membina kelompok masyarakat yang positif supaya dapat mengelakkan daripada tertekan dengan orang sekeliling. Jika kita mempunyai majoriti masyarakat yang baik, masalah penyakit depresi akan berkurang di negara kita. Selain itu, tekanan ketika bekerja seperti berurusan dengan majikan yang garang adalah faktor pekerjaan yang memberi impak terhadap penyakit mental di Malaysia. Pada zaman era kemodenan ini, walaupun mempunyai tekanan ketika bekerja, pada masa yang sama perlu untuk melakukan tugasan yang diberikan untuk memenuhi target bulanan serta tahunan. Dan bagi yang tidak bernasib baik, mungkin perlu untuk berurusan dengan majikan yang garang. Seterusnya, ramai yang kehilangan punca pendapatan akibat kehilangan pekerjaan atau bisnes terpaksa gulung tikar, terutama sekali sewaktu COVID-19 bermula. Perkara ini kerap menyumbang kepada masalah depresi di kalangan masyarakat, terutamanya bagi pekerjaan yang memerlukan komitmen masa dan tenaga yang tinggi. Samping itu, faktor keluarga juga salah satu daripadanya. Pada hakikatnya, didapati bahawa seseorang yang memiliki masalah keluarga yang mempunyai ibu bapa sering bergaduh di rumah maupun keluarga yang mengalami masalah perceraian sering mengalami masalah tertekan. Sementara itu, keganasan rumah tangga juga menyebabkan seseorang itu tertekan di rumah kerana tidak berasa selamat dan takut dengan tindakan ganas salah seorang daripada ahli keluarganya. Hal yang demikian, mangsa akan menghadapi tekanan hidup yang amat buruk dan sekaligus kesihatan mental juga terjejas. Akhir sekali, faktor pendidikan juga antara faktornya. Tahap pendidikan seseorang juga menyumbang kepada masalah mental. Hal ini demikian kerana mereka akan berasa tertekan kerana tidak dapat mencapai target yang mereka inginkan dalam pelajaran. Selain itu, mereka mengalami depresi yang teruk kerana tekanan daripada keluarga sendiri. Oleh kerana itu, mereka akan mengalami tekanan sehingga ada yang tidak dapat mengawal emosi mereka dan membuat perkara yang membahayakan diri. Falasi yang dapat dilihat ialah falasi falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini demikian kerana kita dapat lihat kebanyakan remaja tidak dapat menghabiskan pelajaran dengan sijil pelajaran Malaysia kerana tidak minat dengan belajar. Dengan itu, masyarakat kita akan melahirkan remaja yang tidak berkualiti dan tidak dapat menyumbang nama pada negara. Tegasnya, kita perlu faham pendidikan adalah penting dalam kalangan masyarakat kerana dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia di samping bertanggungjawab dan dapat memberikan sumbangan kepada kemakmuran negara. Video pada kali ini adalah berkaitan kesan-kesan masalah kesihatan mental ke atas individu, otak, emosi dan tingkah laku. Individu yang bermasalah kesihatan mental akan cenderung untuk murung, terkena serangan jantung dan peningkatan tekanan darah tinggi. Selain itu, individu juga akan hilang selera makan, lemah imuniti dan mengalami sakit kepala berpanjangan. Tambahan lagi, individu juga akan mengalami kebimbangan melampau dan peningkatan risiko jangka hayat pendek. Otak individu yang bermasalah kesihatan mental pula akan cepat penat, kusut dan gagal untuk memikirkan cara menyelesaikan masalah. Seseorang itu juga akan kerap berhalusinasi, sukar untuk tidur serta lebih terdedah kepada kemurungan berpanjangan. Dari segi emosi, seseorang bermasalah kesihatan mental akan berasa sedih dan mudah untuk menangis. Di samping itu, mereka juga suka untuk bersendirian, mudah untuk marah, senang tersinggung dan mengalami kekecewaan melampau dalam jangka masa yang panjang. Assalamualaikum, saya Nur Amira. Hari ini saya akan membincangkan kesan masalah kesihatan ini terhadap individu dan juga masyarakat. Majoriti masalah kesihatan mental ini memberi impak negatif kepada semua individu, terutamanya dalam kalangan pelajar. Hal ini akan menyebabkan mental seseorang pelajar terganggu sehingga mengganggu perhatian mereka di dalam kelas. Hal ini akan menyebabkan prestasi mereka semakin merosot saban hari. Masalah kesihatan mental ini mungkin tidak dapat dilihat oleh mata kasar, tetapi kes masalah kesihatan ini semakin berleluasa dalam kalangan individu sehinggakan berlakunya cubaan membunuh diri. Fakta mengatakan sebanyak 465 kes cubaan bunuh diri di Malaysia direkodkan dan majoritinya mempunyai masalah kemurungan yang teruk.
Hal ini terjadi kerana seseorang individu mengalami kemurungan atau depresi yang teruk sehingga menyebabkan schizofrenia yang menyebabkan seseorang individu bertindak di luar kawalan dan mencederakan diri. Bukan itu sahaja, masalah kesihatan mental ini bukan sahaja meninggalkan kesan terhadap mental seseorang, malah turut memberi kesan terhadap fizikal individu seperti pengidap penyakit kronik. Contohnya pesakit jantung dan diabetes. Di seluruh dunia dianggarkan sebanyak 17 juta kematian setiap tahun berpunca daripada penyakit jantung dan 1 daripada 2 orang pesakit jantung mengalami kemurungan. Hal ini kerana setiap serangan jantung akan menyebabkan tahap kemurungan individu semakin parah sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi, jantung berdenyut dengan laju dan tahap hormon stres semakin meningkat saban hari. Justeru, individu yang mempunyai masalah kesihatan mental yang teruk perlulah mendapatkan rawatan kesihatan dengan segera. Seterusnya, kesan masalah kesihatan ini juga semakin menular bagai cendawan tumbuh selepas hujan dalam kalangan masyarakat Indonesia. Masalah kesihatan mental ini menjadi satu ancaman kepada seseorang individu kerana diskriminasi masyarakat terhadap pesakit mental. Hal ini kerana masyarakat tidak mempunyai kesedaran terhadap penyakit ini dan menganggap pesakit mental membahayakan, ganas dan juga tidak stabil sehingga merasakan mereka mengganggu ketenteraman awam. Hal ini dapat dikaitkan dengan falasi rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, di mana semua rakyat Malaysia wajib mendukung prinsip ini bagi menjaga keamanan dan keharmonian negara. Contohnya dalam bertutur kata dan berperilaku. Mereka perlulah berhati-hati mengeluarkan perkataan secara lisan maupun tulisan supaya tidak mengganggu sentimental dan perasaan mana-mana pihak di Malaysia. Di samping itu, penyakit mental ini juga turut memberi kesan negatif kepada produktiviti masyarakat. Hal ini kerana individu yang mengalami penyakit mental akan menyebabkan mental dan fizikal mereka terganggu sehingga menyebabkan mempunyai masalah untuk bekerja dan ini memberi kesan kepada produktiviti majikan keseluruhannya. Produktiviti akan menjadi semakin merosot akibat ketidakhadiran pekerja disebabkan gejala kemurungan seperti kelusuan, hilang selera makan dan kurang tidur yang menyebabkan mereka kurang kemampuan untuk bekerja. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Ravina Vaishnavi dan sekarang saya akan membentangkan kesan dari aspek masyarakat dan negara. Kesan masalah kesihatan ini bukan sahaja memberi kesan negatif kepada masyarakat tetapi juga meninggalkan kesan positif. So, contohnya bagi memberi sokongan mental, beberapa badan bukan kerajaan seperti Persatuan Sokongan dan Kesedaran Penyakit Mental ditubuhkan untuk membawa perubahan dalam masyarakat mengenai tanggapan negatif. So, hal ini dapat membantu pesakit membolehkan mereka mendapat layanan yang sama dan dihargai dalam masyarakat apabila kembali semula kepada kehidupan situasi yang normal. So, falasi yang dapat dilihat ialah falsafah pendidikan kebangsaan iaitu epistemologi. Hal ini kerana usaha pihak badan bukan kerajaan untuk memberi penekanan kepada para masyarakat mengenai pengetahuan masalah kesihatan mental yang semakin berleluasa kini. Walau bagaimanapun, terdapat jugalah kesan negatif dari aspek negara. Contohnya, kemurungan akan mengganggu keupayaan seseorang menjalani kehidupan normal. Hal ini tentu memberi impak negatif kepada negara. Mengapa? Saya cuba terangkan. Individu yang mengalami kemurungan akan menyebabkan kemampuan untuk bekerja pun berkurang. Sudah tentulah perkara ini memberi kesan negatif kepada majikan juga. Produktiviti akan merosot akibat ketidakhadiran pekerja
disebabkan gejala kemurungan juga berlaku. Di pihak kerajaan pula, pengurangan cukai dan peningkatan dalam perbelanjaan kesihatan serta kebajikan pun berlaku. Sudah pastilah kos ditanggung oleh kerana kekurangan produktiviti pekerja disebabkan kemurungan akan meningkat. Kesimpulannya, pihak kerajaan telah mengambil langkah awal iaitu membuat kempen seperti Let's Talk, Minda Sihat dan kesihatan mental milik semua yang memberikan impak signifikan terhadap kesihatan mental. Selain itu, pihak KKM juga menyediakan perkhidmatan mental termasuk klinik kesihatan mental, institusi mental dan hospital kerajaan di seluruh Malaysia. Falasi yang dapat dilihat ialah falsafah pendidikan negara (FPK). Hal ini kerana jika negara kita tidak mementingkan FPK, kita tidak dapat mewujudkan remaja yang berkualiti pada masa akan datang. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani Syairah binti Rafiq. Hari ini saya akan membantahkan kaedah mengatasi masalah kesihatan mental pada individu, masyarakat dan negara. Yang pertama, antara langkah bagi mengatasi masalah kesihatan mental pada individu adalah dengan memperbanyakkan senaman dalam kehidupan seharian. Seperti yang kita sedia maklum, kesihatan mental dan fizik adalah berkait rapat dengan diri kita. Badan yang sihat tercekas dapat membina minda yang sihat. Kita boleh melakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Yang kedua, selain selalu melakukan senaman, kita juga perlulah tidak mengambil bahan yang terlarang seperti dadah dan alkohol. Seperti yang kita tahu, dadah dan alkohol mengandungi bahan yang terlarang yang dapat merosakkan organ dalaman badan kita. Kita semestinya bertindak sewajarnya untuk sesuatu tindakan seperti kita semestinya mengetahui antara tindakan yang kita buat itu sama ada baik ataupun buruk. Seperti mengambil bahan terlarang ini adalah salah satu kesalahan di sisi undang-undang seperti yang kita tahu. Dalam dadah terdapat bahan terlarang iaitu etanol yang dapat menghalang fungsi sistem saraf pusat. Ini boleh melambatkan tindak balik fizikal dan mental seseorang. Jika seseorang itu mengambil bahan terlarang lebih daripada kuantitinya, itu dapat menghilangkan kewarasannya. Falasi yang terlibat ialah falasi epistemologi. Ini kerana kita yakin semua orang mempunyai ilmu pengetahuan serta dapat membezakan antara perkara yang baik atau yang buruk. Yang ketiga, cara mengatasi masalah ialah dengan menjaga hubungan sesama komuniti. Jika kita mengamalkan sikap seperti ini, kita dapat mengelakkan diri kita daripada kemurungan. Bukan itu saja, kita dapat sentiasa dapat bersembang dengan orang lain. Jadi kita tidak ada masa untuk memikirkan perkara-perkara yang remeh. Falasi yang terlibat iaitu falasi rukun negara, iaitu kesepahaman dan kesusilaan. Ini kerana dengan cara mengamalkan hubungan kita dengan orang lain, kita dapat membentuk sasa terpuji seseorang tidak kira dalam apa jua situasi. Yang ketiga, cara untuk kita mengelakkan diri daripada dengan memperbanyakkan aktiviti keagamaan seperti ceramah, tazkirah, gotong royong. Ini dapat membuatkan seseorang itu lebih cergas dalam apa sahaja yang mereka lakukan. Jika seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka akan mengetahui bahawa apa yang dilakukan itu adalah sama ada salah ataupun bukan. Falasi yang terlibat adalah falasi rukun negara, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita dapat mengelakkan diri kita daripada membuat perkara yang di luar jangkaan. Yang kelima, kaedah untuk mengatasi masalah ini dengan pihak berkuasa, iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO perlu mengadakan kempen-kempen kesihatan mental, mengambil tindakan sewajarnya kerana masalah ini tidak tertumpu pada satu peringkat seperti kanak-kanak, bahkan menyerang semua peringkat seperti dewasa dan orang tua.
Dalam cara ini kita dapat membantu orang yang mengalami masalah seperti ini. Mungkin dengan perkara ini kita dapat membantu orang lain. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhannya, kerangka dan konsep falsafah berkait rapat dengan kesihatan mental setiap orang. Tambahan pula, dengan tekanan yang dihadapinya, seseorang itu mungkin akan berfikir bahawa keadaannya memberi kesan terhadap punca pendapatan dan proses pembelajaran. Kesihatan mental memberi kesan terhadap punca pendapatan dan proses pembelajaran. Pendidikan atau pembelajaran melalui skrin komputer yang terlalu lama akan memberi kesan terhadap kesihatan mental, fizikal, emosi dan juga sosial. Katanya, jika seseorang terlampau banyak berdepan dengan skrin komputer, maka ia boleh merosakkan keadaan mata secara fizikal dan kemudiannya secara emosi. Mengakibatkan rutin harian terganggu. Gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta kehilangan minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam 2 minggu. Menyebabkan kes jenayah sering berlaku di negara kita. Percubaan bunuh diri adalah satu jenayah dan boleh dikenakan hukuman. Menyebabkan berlakunya isu-isu moral yang menjejaskan identiti diri seperti gejala sosial, perkahwinan luar nikah, penyalahgunaan dada, sumbang maram, rogol dan sebagainya. Kebanyakan pihak berpendapat bahawa kesihatan mental itu adalah sama dengan penyakit mental, walhal kedua-duanya adalah dua perkara yang berbeza. Penyakit mental adalah merupakan kesan daripada gangguan kesihatan yang mental yang kronik. Kesihatan mental dipengaruhi oleh 3 faktor utama, iaitu ciri-ciri khusus individu, persekitaran dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Kesihatan mental boleh disembuh melalui pendekatan kaunseling. Berdasarkan penerapan nilai Islam sebagaimana yang telah dibincangkan, walhal kaunseling dalam Islam mempunyai pengertian dalam dan kedudukannya yang tersendiri sesuai dengan syariat Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ia merupakan rujukan yang berautoriti di dalam kaunseling yang berpendapat dengan Islam kerana kedua-duanya mampu membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia. Kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab harus mengembiling tenaga dalam usaha membina sebuah negara yang tidak mempunyai pesakit mental. Terima kasih.